Hari ini kita nak bincang tentang bagaimana tenaga elektrik boleh dijanakan di dalam setiap penjana kuasa kan. Hari tu cikgu dah bagi tahu macam mana elektrik dihasilkan melalui putaran magnet. Jadi kalau kita besarkan, macam mana nak suruh magnet tu berputar. Okey, itu yang perlunya sumber-sumber tenaga yang kita bincang hari tu kan. Okey, yang pertama dulu kita bincang tenaga elektrik dijanakan di stesen jana kuasa. Okey, yang pertama ni kita ambil nombor 1, iaitu stesen jana kuasa yang menggunakan sumber tenaga tidak boleh baharu seperti diesel, gas asli dan juga ram batu. Okey, yang ni muka surat 167. Okey, kamu boleh refer muka surat 167 lah. Okey, kita tengok sini ya. Untuk tiga-tiga bahan tu, sebenarnya bahan tu digunakan untuk jadikan bahan bakar untuk memanaskan air. Air tu bila panas dia jadi wap air. Air yang panas tu boleh ditukar menjadi untuk memutarkan turbin kan. Kalau kamu tengok kat situ ada turbin. Okey, ni cikgu tunjukkan. Okey, ni adalah turbin. Turbin ni bila wap panas lalu kat situ, turbin tu tersebut memutar dan memutarkan penjana kuasa kan. Ni penjana kuasa ni. Okey, yang tu penjana kuasa. Kat situlah ada magnet dan juga litar yang menghasilkan arus elektrik. Okey, mekanisme dia kita tengok ya. Mekanisme dia pembakaran bahan api, air dididihkan menjadi steam, steam memutarkan turbin dan penjana menghasilkan tenaga elektrik. Perubahan kimia dia kita boleh tengok tenaga kimia tu tenaga ni lah daripada arang batu, gas asli dan diesel lah. Dalam tu ada tenaga kimia kan, dibakar jadi tenaga haba, lepas tu bertukar kepada tenaga kinetik dan seterusnya tenaga elektrik. Okey, yang kedua kita tengok iaitu stesen jana kuasa menggunakan tenaga solar. Okey, ini senang saja, daripada tenaga cahaya terus bertukar menjadi tenaga elektrik kan. Sebab panel solar tu dia boleh menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik secara langsung. Okey, kita tengok jana kuasa yang menggunakan tenaga hidroelektrik kan. Kenapa kita kena simpan empangan ni? Sebab bila empangan air yang tinggi, dia akan kita boleh buat satu laluan air untuk memutarkan turbin kan. Kamu tengok kat situ ada terowong kuasa. Kat sini adalah di mana air berlalu dan dia akan menggerakkan turbin, dan turbin itu akan memutarkan magnet kan, bersambung dengan magnet dan memutarkan penjana untuk menghasilkan arus elektrik. Okey, ini yang nombor 3 kan. Okey, kita tengok lagi. Apa lagi jana kuasa yang ada digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Yang nombor 4 ni, stesen jana kuasa menggunakan tenaga angin kan. Okey, tenaga angin ni dia akan angin akan memutarkan turbin tersebut kan. Ini turbin yang kipas ni, turbin kita panggil kan. Kita bukan panggil kipas ni menghasilkan angin. Turbin angin bertiup ke arah turbin untuk memutarkan magnet di dalam turbin tersebut. Jadi bila magnet berputar, arus elektrik pun terhasil. Okey, nombor 5 kita tengok stesen jana kuasa menggunakan bahan api nuklear. Okey, yang ni sama macam diesel yang atas tadi, yang pertama tadi. Tenaga nuklear ni digunakan untuk memanaskan air dan menghasilkan wap air, dan mekanisme dia pun sama dengan yang diesel kan, yang diesel arang batu dan juga petroleum tadi kan. Okey, tengok nombor 6. Cuma yang nombor 5 ni dia guna sumber bahan api daripada nuklear. Negara kita tak ada lah yang ni, negara kita. Okey, kita tengok yang nombor 6. Stesen jana kuasa menggunakan biodiesel. Okey, biodiesel ni cikgu ceritakan. Biodiesel ni dia akan menghasilkan gas metana. Dan gas metana ni adalah gas yang mudah terbakar. Jadi mekanisme dia pun hampir sama dengan penjana kuasa yang pertama tadi yang menggunakan arang batu juga tadi, iaitu gas metana tadi akan digunakan untuk memanaskan air
untuk menghasilkan steam, dan steam tersebut akan dialihkan ke turbin untuk memutarkan turbin tersebut, dan seterusnya penjana kuasa akan berputar dan menghasilkan arus elektrik. Yang bawah-bawah tu cikgu harap kamu boleh baca lah dia punya mekanisme dan juga perubahan bentuk tenaga. Jadi kesimpulan cikgu kat sini yang kita dah bincang ada 6 jenis stesen jana kuasa, dan setiap stesen jana kuasa tu menggunakan sumber yang berlainan, tapi mekanisme dia sama, iaitu untuk memutarkan turbin, di mana turbin itu bersambung dengan magnet untuk memutarkan penjana. Dan kalau magnet tu berputar, barulah elektrik dapat dihasilkan. Okey, itu saja dari cikgu. Nanti cikgu akan bagi latihan. Terima kasih.